Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Walhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita akan sambung kuliah kita bersabit dengan fiqh sunnah, ilmu fiqh Islam, di mana kita hari ini akan masuk bab yang barulah. Setelah kita menghabisi bab yang sebelum ini, itulah bab nawaqid al-wudu. Itulah bab perkara yang membatalkan wudu. Dan saya kira kita telah berkongsi sikit banyak perkara yang penting bersabit dengan wudu, especially perkara yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan kita dapatlah beramal ibadah sesuai dengan apa yang dituntut oleh syarak ke atas kita dan apa yang termuat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita nak masuk bab yang baru, bab yang seterusnya, yang disebut sebagai babul ghusli. Itulah bab mandi. Dia adalah satu bab yang penting daripada bab-bab yang terdapat dalam Kitabut Taharah, the book of purification, di mana peringkat awal dulu saya telah beritahu bahawa kitab Taharah ini ada banyak bab-bab di dalamnya, tak kurang daripada 10 ataupun 11 bab. Jadi kita dah masuk yang pertengahan lah, bab yang keberapa saya pun tak ingat lah. Tapi kita dah lalu beberapa bab, 5 atau 6 bab. Hari ini kita masuk bab yang baru, itulah babul ghusli, bab mandi, al-ghusl. Bukan babul ghusli, babul ghusli. Kalau al-ghusli makna basuh, kalau al-ghusli makna mandi. Walaupun berbeza hanya baris di atas dan baris di hadapan saja. Babul ghusli masuk bab basuh. Kalau al-ghusli makna basuh lah, dengan fathah, dengan baris di atas. Kalau baris dhammah, baris hadapan, babul ghusli, ghainnya tu maksudnya mandi. Sebab itu kita kena perbetulkan bacaan kita lah, kerana setengah baris, setiap perkataan dalam bahasa Arab itu mempunyai maksud yang berbeza antara satu dengan yang lain. Tapi kadang-kadang kita baca baris ni sikit sebanyak tu ada tersilap lah. Itu tak apa, itu kita panggil sabqul lisan, tersalah. Mak Saleh kata slip tongue. Kadang-kadang kita tersalah juga, patut kita kata al-ghusl yang merujuk kepada mandi, tapi kadang-kadang kita kata al-ghusli. Kita kata mandi tapi kita baca basuh. Tak boleh lah. Tapi kalau tersalah nak buat macam mana kan? Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan tidak kata apa, tidak menulis dosa lah ke atas kita. Kerana Nabi dah sebut tajawazallah min ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadis Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas, di mana kata Nabi SAW, kalau kita tersalah Allah Ta'ala akan memaafkan. Jadi itu disebut sebagai kesalahan yang tidak disengajakan, sabqul lisan. Banyak kadang-kadang ustaz-ustaz kita pun tersalah lah, baris sikit sebanyak tu dimaafkan, kecuali kalau memang salah betul. Tapi kalau tak tahu pun kadang-kadang mudah-mudahan dimaafkan jugalah ya. Tapi ini sabqul lisan, tersalah. Tapi sebaik-baiknya kita baca baris dengan betul, kerana sebahagian baris itu dia mempengaruhi maksud dan maknanya. Baik, babul ghusli, itulah bab mandi ya. Al-ghusl, al-ghusli masuk mandi. Ada beberapa nota penting atau perkara yang penting yang perlu kita tahu, kerana kita sentiasa mandilah. Mandi-mandi biasa tu tak apalah, pasal mandi tu tak ada hubung kait dengan ibadah. Tapi ada sebahagian mandi dia ada hubung kait dengan ibadah. Yang dimaksudkan dengan babul ghusli, bab mandi di sini ialah mandi wajib. Bukan mandi-mandi biasalah, mandi wajib. Kerana mandi wajib ni penting. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang telah saya baca berulang-ulang kali sejak daripada
awal bab wuduk dulu lagi, sampailah dalam bab mandi pun kadang-kadang saya akan baca juga, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya berwuduk bila nak semayang. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak semayang, Allah Taala suruh wuduk. Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kata Allah Taala. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Kemudian selepas itu Allah Ta'ala kata wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu berjunub, berhadas besar dengan sebab jima' ataupun keluar mani, Allah Ta'ala kata fatahharu, maka bersucilah, yakni mandi. Jadi mandi yang kita nak bincang ke di sini ialah mandi yang ada hubung kait dengan ibadah. Itulah mandi wajib. Hatta kalau mandi yang tak wajib sekalipun, tapi mandi-mandi yang sunnah, yang mana di hujung nanti kita akan bincang tentang mandi-mandi yang mustahab, al-aghsalul mustahabbah fil Islam. Dia panggil mandi-mandi yang digalakkan atau disunahkan dalam Islam. Ada banyak mandi. Mandi-mandi yang seumpama itu tak wajib, tapi digalakkan juga kita mandi seumpama kita mandi wajib. Kerana mandi wajib ni adalah mandi yang sempurna. Berbeza dengan mandi-mandi yang lain. Mandi biasa, kita mandi biasa, mandi main-main pun tak apa, asalkan basah badan saja. Tapi mandi wajib dia ada tata caranya, dan dia satu ibadah. That's why bila kita mandi mandi-mandi ibadah seumpama ini, mandi ibadah ni mandi wajib, dan mandi-mandi yang digalakkan tadi kita mandi dengan sempurna. Dan kita nak mandi dengan sempurna seumpama yang ditata carakan dalam Islam, dalam ilmu fiqh sunnah ni, of course lah kena belajar tentang mandi, ya. Babul ghusli, bab mandi, ya. Baik, pertama saya notakan di sini ialah syarat wajib mandi. Yang disebut dalam istilah Arabnya syurut wujub al-ghusli, syurutu wujubil ghusli, syarat wajib mandi, ya. Dan kita tak nafikan dalam hak ehwal agama yang ada hubung kait dengan ibadah, sentiasa ada syurut al-wujub, syarat wajib. Dulu pun kita bincang syarat wajib, ada bincang tak sebelum ni? Belum lagi kot. Tapi syarat wajib ada lah. Macam mandi ada syarat wajib mandi. Kemudian kita akan masuk bab semayang pula, ada syarat wajib semayang, syurut wujubis salah. Kita masuk bab puasa juga, ada syurut wujubis siyam, syarat wajib puasa. Haji pun sama, ada syurut wujubil haj, syarat wajib haji. Zakat pun sama, ada syurut wujub az-zakah, syarat wajib zakat. Jadi hal-hal yang bersabit dengan ibadah dalam Islam sentiasa ada syarat wajib. Hatta dalam hal-hal yang lain pun, umpama dalam jihad, kita akan masuk insya-Allah taala selepas daripada fiqh ibadat, sejurus selepas babul haj, bab haji, ataupun kitabul haj, kitab haji, kita akan masuk dulu sebelum kita nak masuk fiqh-fiqh yang lain seperti fiqh muamalah atau fiqh munakahah. Kita akan bincang tentang jihad, kitabul jihad. Ada juga syarat wajib jihad, syurut wujubul jihad, syurut wujubil jihad, syarat wajib jihad. Dan mungkin lagi ada perkara-perkara yang lain yang menyatakan syarat wajib. Nampak? Dan awal-awal syarat wajib yang kita belajar, insya-Allah taala, ialah syarat wajib mandi. Dah kita kata mandi ni ada mandi yang diwajibkan. Jadi apa syarat-syaratnya yang mewajibkan kita mandi? Dan saya notakan di sini ada beberapa syarat wajib mandi. Ini amat diketahui dalam mana-mana buku fiqh, dalam mana-mana aliran. Walaupun ada sikit sebanyak perbezaan, tak banyak lah, kerana kita nak kena faham. Dalam aliran ataupun mazhab yang pelbagai ni kadang-kadang ada sikit sebanyak perbezaan. Tapi perkara yang asas, yang fundamental, yang dinaskan secara jelas dalam Al-Quran ataupun banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW, kebiasaannya sama. Macam kita kata wuduk lah, wuduk ni semua sebenarnya sama saja. Jangan kata wuduk mazhab Syafi'i lain, wuduk mazhab Hanafi lain, wuduk mazhab Maliki lain, wuduk mazhab Hambali lain. Sebenarnya sama saja. Sikit sebanyak perkara yang berbeza, tetapi sebahagian besarnya sama. Semua adalah wuduk Rasulullah SAW. Semua perkara-perkara furu' adalah sikit banyak perbezaan itu, kan? Sebab itu kita jangan beza-bezakan. Kerana
ini adalah perkara yang berasaskan kepada sunnah Nabi SAW. Cuma ada perkara-perkara furuk yang terlalu kecil lah. Mungkin ada perbezaannya. Tapi secara asasnya dia sama. Fundamentalnya dia sama. Sama juga syarat wajib mandi. Mungkin ada sikit sebanyak khilaf. Tapi secara asasnya ada beberapa syarat wajib mandi. Maksudnya jika berlaku perkara-perkara ini, wajiblah ke atasnya mandi. Itulah yang dimaksudkan dengan syarat wajib mandi. Pertama, keluar mani. Yang kedua ialah bersetubuh. Yang ketiga ialah haid. Yang keempat ialah nifas. Yang kelima ialah masuk Islam. Masuk Islam ni khilaf sebenarnya. Tapi saya notakan juga di sini kerana saya melihat sebagai besar juga para ulama melihat masuknya seseorang itu dalam agama Islam. Orang yang kafir lah, bila dia masuk Islam, sebahagian besar juga ulama melihat mereka ni wajib mandi di atas dasar-dasar tertentu, walaupun ada khilaf. Itu yang kelima. Dan yang keenam, mati. Mati pun sama. Diwajibkan juga oleh sebahagian para ulama dan dijadikan juga sebagai syarat wajib mandi, al-maut. Cuma saya tak adalah dalam nota tu. Sebenarnya kalau ada pun tidak ada masalah. Kerana sebahagian para ulama menjadikan al-maut, mati ni sebagai syarat wajib mandi. Maksud bila mati saja wajib mandi. Wajib mandi. Baik. Dan kalau kita lihat syarat-syarat wajib mandi ini ada dinukilkan, ada dituliskan dan dimuatkan dalam mana-mana buku fiqh, dalam mana-mana aliran. Hatta kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, paling simple dalam matan Abi Syuja', ya. Matan al-Ghayah wa Taqrib itu, Al-Imam Abi Syuja' menyatakan wa syurut wujubil ghusli sittatun. Dia katanya syarat wajib mandi itu 6. Salasatun tashtarik fiha ar-rijal wan nisa wa salasatun takhtassu bihi ar-rijal bihi an-nisa. Katanya syarat wajib mandi itu ada 6. Wa syurut wujubil ghusli sittatun. Salasatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa wa salasatun takhtassu bin nisa. Dia kata syarat wajib mandi itu ada 6. Ini saya sebut sikit dalam mazhab Syafi'i, dalam matan yang tersohor itu. Dia kata syarat wajib mandi ada 6. 3 sekali lelaki dan wanita, 3 khusus untuk wanita. Kerana ikutkan sama sajalah dengan nota saya. Tapi dia sebut macam tu. 3 yang bersama lelaki dan wanita. Yang pertama dia kata khurujul mani, keluar mani, wal jima', kemudian jima', wal maut, dan mati. 3 ni lelaki sama, wanita sama. Dan 3 lagi katanya takhtassu bihan nisa. Ini 3 lagi perempuan saja. Itulah al-haid, wan nifas, wal wiladah. Jadi dia membezakan. Ada 3 perkara yang mewajibkan mandi lelaki dan wanita. 3 khusus untuk wanita sahaja dan disebut satu persatu. Sama saja dengan nota saya, cuma beza dia sebut wiladah. Saya tak masukkan wiladah. Baik, nanti selepas ni saya akan hurailah. Jadi ada 5 atau 6 lah sebab wajib mandi ataupun disebut sebagai syarat wajib mandi. Pertama ialah keluar mani. Dalam istilah Arabnya ataupun perkataan yang dinukilkan dalam buku-buku fiqh ialah khurujul mani, keluar mani, ya. Asas yang dijadikan oleh para ulama keluar mani ini mewajibkan mandi ialah beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Idza massal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, jika bersentuhan antara 2 khitan, yakni 2 kemaluan lah, lelaki dan wanita, maksudnya itu kiasan kepada jima' lah, maka wajiblah mandi. Idza massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Jika bersentuhanlah 2 khitan, yakni 2 kemaluan, yakni itu kiasan kepada jima', maka wajiblah mandi. Dan dalam riwayat yang lain, idza jawazal khitanul khitana, bila melangkaulah 2 khitan,
yakni kemaluan lelaki dan wanita, maka wajiblah mandi. Itu juga satu kiasan kepada jima', pada bersetubuh. Dan hadis ini ataupun lafaz ini dijadikan oleh para ulama, jima' yang dimaksudkan itu ialah tenggelamnya hasyafah kerana perkataan jawaza. Tengok. Jadi perkataan yang ada dalam hadis itu memberi kefahaman yang penting kepada hukum hakam syarak. Sebab itu ulama mensyaratkan untuk seseorang itu menjadi mujtahid ialah dia memahami bahasa Arab. Idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Jika melangkau, jawaza makna melangkau, melebihi, maksud taghyibul hasyafah kata para ulama. Kerana tidak dimaksudkan dengan taghyibul hasyafah jika dia tidak mujawazah, ya, tidak melangkau. Baik, ada lagi hadis yang lain umpama dalam Sahih Bukhari daripada dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi SAW, itu dalil bersetubuh, ya. Itu bukan dalil keluar mani. Dalil keluar mani, idza massal khitanul khitana faqad wajabal ghusl, dengan hadis Abi Hurairah tadi itu dalil bersetubuh. Dalil keluar mani dalil yang lain. Dalil keluar mani ni ada banyak juga. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud. Ada sebahagiannya juga dengan lafaz yang berbeza dalam Sunan At-Tirmizi, daripada Ali bin Abi Talib. Kata Nabi SAW, idza hazafta faqtasil minal janabah. Bila keluar mani dan mani itu keluar dengan kuat, maka hendaklah kamu mandi daripada janabah. Idza hazafta faqtasil minal janabah. Ataupun setengah riwayat, idza fadahtal ma' faqtasil. Bila keluar air, hendaklah kamu mandi. Masuk keluar mani lah. Ada lagi hadis dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada Ummu Salamah, di mana kata beliau, Nabi SAW telah ditanya oleh Ummu Sulaim. Qalat Ummu Sulaim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu kepada kebenaran. Hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat. Wahai Rasulullah, adakah wanita mesti mandi bila dia keluar mani? Nabi kata, na'am, ya, idza ra'atil ma'. Bila dia adakah wanita diwajibkan mandi bila dia mimpi bersetubuh? Ihtalamat ni makna dia mimpi bersetubuh. Nabi kata, na'am, ya, idza ra'atil ma', bila dia melihat air. Air di sini ialah nutfah, itulah air mani, ya. Itulah antara dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai asas. Keluar mani mesti mewajibkan mandi. Mana bila keluar mani saja wajib mandi. Dan ulama kata la sawa'un fil yaqazah, umpama Imam Ibn Qudamah menyatakan dalam Al-Mughni, sawa'un kana fil yaqazah au fil naum, sama ada ketika jaga ataupun ketika tidur. Asal keluar mani saja. Masa jaga of course lah. Cuma ketika jaga ulama mensyaratkan dua lah. Pertama, dia panggil pertama dia mensyaratkan al-ladzah, keluar dengan ladzah, keluar dengan rasa sedap, rasa lazat. Sebagai ulama mensyaratkan, walaupun sebagai ulama tidak mensyaratkan. Dalam mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan ladzah, asal keluar mani saja maka diwajibkan mandi. Tapi sebagai ulama mensyaratkan, dia membeza-bezakan antara tidur dan juga ketika sedar. Ketika sedar mesti dua perkara. Pertama, ladzah. Umpama yang standard dalam mazhab Hambali umpamanya, dia kena keluar dengan ladzah. Dan sebagian ulama dalam fiqh sunnah, menulis dalam buku-buku fiqh mereka yang contemporary, kita lihat mereka mengambil iktibar dua perkara ketika mani itu keluar yang mewajibkan mandi. Pertama ialah ladzah lah, keluar dengan lazat. Maksudnya kalau mani keluar tanpa kelazatan, maka dia tidak diwajibkan mandi. Umpamanya kalau orang nak ambil air mani dengan suntikan, dia tak ada lazah, dia ambil saja air mani, tak wajib mandi. Tapi sebagai ulama kata wajib mandi juga. Lazah, mesti lazah. Yang kedua ialah tadaffuq, mana keluar dengan terpancar atau terpancut, mesti mandi. Kalau keluar tanpa lazah, kelazatan, dan keluar tanpa tadaffuq, tanpa terpancut, maka tak diwajibkan mandi. Asalnya ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi. Kata Nabi, kata Nabi, hadis ini hadis Ali bin Abi Talib, idza fadahtal ma' faqtasil. Kata Nabi, bila air itu keluar dengan terpancut, maka mandilah.
Dan dalam riwayat yang lain kata Nabi, idza hadafta faqtasil minal janabah wa idza lam takun hadifan fala taqtasil, ataupun setengah riwayat fala ghusla alaik. Nabi kata bila air itu keluar dengan laju, dengan terpancar, maka mesti mandi. Jika dia keluar tanpa keadaan yang sedemikian, maka tidak wajib mandi. Jadi sebagai ulama mensyaratkan dua itulah, air mani yang keluar dengan ladzah dan dengan tadafuk, dengan terpancut, maka wajib mandi. Tapi kalau tidak melibatkan kedua-duanya, maka tidak wajib mandi, ya. Tapi kita tak nafilah, sebagai ulama kata dua syarat itu tidak perlulah, ya. Umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i, asal keluar mani saja wajib mandi. Walaupun keluar disuntik umpamanya, ataupun keluar boleh jadi keluar ketika sakit umpamanya, tahu-tahu dia keluar saja, ya. Ataupun dia keluar kali kedua atau ketiga selepas dia keluar kali pertama, ya. Kali pertama tu dah keluar dah, tiba-tiba meleleh keluar lagi, kalau ikut mazhab Syafi'i kena mandi lagi, ya. Tapi saya kira sebagai ulama yang lain kata tak perlu mandi, ia air mani yang sama, yang keluar tadi, yang keluar sekarang sama saja. Malah yang tadi yang mewajibkan mandi sebab dia keluar dengan terpancut. Adapun yang keluar kali kedua, ketiga selepas itu, dia adalah mani yang sama, sementara dia keluar tanpa tadafuk, tanpa terpancut, maka dia tidak diwajibkan mandi, ya. Itu secara jagalah. Adapun jika ia keluar semasa tidur, wajib mandi juga di sisi majoriti para ulama jika dia melihat setelah dia jaga, sama ada dia bermimpi ataupun tidak. Boleh jadi malam tadi dia mimpi ihtilam, mimpi bersetubuh. Bila dia bangun pagi, dia tengok ada air, maka wajib mandi. Jika ada air mani lah, kalau air lain tak payah mandilah, ya. Ataupun jika dia bangun tidur, dia lihat ada air mani, tapi dia tak ingat pun dia mimpi. Aku tak mimpi malam tadi, tahu-tahu keluar. Maka di sisi majoriti mewajibkan juga mandi, ya. Ataupun saya kira bukan majoriti lah, ijma' para ulama, jika seorang itu bangun daripada tidur, dia melihat ada air mani, mimpi tak mimpi tu nombor dua, dia wajib mandi as long as dia ada air, nampak air, ada air yang keluar. Tapi kalau dia mimpi bersetubuh, tapi bila dia bangun pagi tidak ada air mani, maka tak wajib mandi. Dan ini berlaku di mana Rasulullah SAW ada ditanya, umpama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi ditanya, ada orang lelaki tu dia bangun, tiba-tiba dia melihat air mani, tapi dia tak bermimpi pun. Nabi kata dia wajib mandi. Dan seorang lagi dia mimpi bersetubuh, tapi bila dia bangun pagi dia tak nampak apa-apa air. Nabi kata tak perlu mandi. So ila Nabi anir rajuli dzakara annahu ihtalama falam yazkur ballatan faqala an-nabi la ghusla alaih. Wa su'ila 'anil rajul lam yadhkur ihtilaman wa yara balalan faqala an-nabi alaihi al-ghusl, atau kama qala. Begitulah hadisnya. Nabi ditanyalah, dua orang lelaki, seorang ni dia mimpi bersetubuh tapi tak lihat air mani. Seorang lagi dia tak mimpi tapi dia melihat air mani. Seorang lagi dia bermimpi tapi dia tak lihat air mani. Jadi yang melihat air mani itu Nabi suruh mandi, yang tak melihat air mani walaupun dia bermimpi maka tak wajib mandi. Nampak? Jadi keluar mani. Jadi saya ulang balik, keluar mani wajib mandi secara jaga, dan juga bila dia bangun daripada tidur secara jaga. Sebagai ulama mensyaratkan mesti keluar dengan kelazatan, mesti keluar dengan terpancut, dan sebagai ulama tidak mengambil kira, ya. Ketika bangun tidur, macam itulah, jika dilihat air mani dia wajib mandi, dan dengan hadis-hadis yang telah saya baca tadi. Ala kulli hal, para ulama sepakat menyatakan bahawa jika keluar mani seseorang maka ia wajib mandi. Cuma hak tadi khilaf lah, keluar pancut tak terpancut, keluar kali kedua dan ketiga selepas persetubuhan, nak kena mandi lagi ke tidak. Contohnya dia bersetubuh, keluar air mani, kemudian selepas tu dia tak mandi, duk keluar meleleh lagi, ataupun dia dah mandi lepas tu keluar meleleh lagi, macam mana? Sebagian ulama kata tak payah mandi dah, sebab itu air mani yang sama. Sementara dua syarat tadi tidak ada, itulah lazah dan tadaffuk, tapi tak dinafikan. Sebagian ulama kata masih wajib mandi, ya. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i digalakkan sebelum kita mandi kita kencing dulu supaya air mani yang ada tu keluar. Itu lebih baik, dan kita keluar daripada khilaf. Takut-takut lepas kita mandi air mani keluar lagi. Kalau ikut mazhab Syafi'i kena mandi lagi sekali lah, kan menyusahkan tu. Sedangkan agama tidak menyusahkan.
Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Surah Al-Hajj ayat 78 yang kita perlu ingat. Pelajar-pelajar ilmu fiqh, asas kepada fiqh ni ialah Allah Ta'ala tidak menyusahkan kita. Sebab itu ada ulama yang kata tak wajib mandi dah. Ia air mani yang sama. Sementara tidak ada syarat lazah dan tadafu, terpancut. Tapi tak dinafikanlah sebab kata kena wajib mandi. Sebab itu dia menggalakkan kencing dahulu. Umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian yang kedua ialah bersetubuh. Bersetubuh hadis yang setelah saya baca tadi. Saya tertukar sebab bersetubuh dengan keluar mani ni hadis yang hampir sama, ya. Jadi dia kadang-kadang tersilap. Hadis yang saya baca, hadis yang pertama tadi hadis Aisyah, idza massal khitanul khitana wajibal ghusl. Ada riwayat idza jawazal khitanul khitana wajibal ghusl. Hadis Ibnu Majah dan selainnya daripada Aisyah. Nabi kata bila bersentuhan antara dua khitan, yakni dua kemaluan, itu kiasanlah kepada jima, maka wajib mandi. Hadis yang lain, hadis Abi Hurairah dan Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi idza qa'ada baina syu'abihal arba' faqad wajibal ghusl. Bila dia duduk di antara 4 penjuru isterinya, maka hendaklah dia mandi, wajib mandi. Itu juga kiasan kepada jima. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain. Tapi sepakat para ulama, mereka yang bersetubuh walaupun tidak mengeluarkan mani, maka wajib mandi, ya. Walaupun adalah segelintir para ulama yang kata bersetubuh jika tidak keluar mani tidak wajib mandi. Dan itu juga pendapat yang disebahkan kepada sebahagian para sahabat, tapi mereka telah kembali daripada pendapat itu kepada pendapat yang lain, itulah wajib mandi juga. Kerana dalam hal ini hadis Aisyah diguna pakai berbanding hadis Nabi yang lain. Dan jika ada sekalipun hadis itu sudah dinasahkan. Dan saya tak nafi sebahagian para ulama yang kata tak wajib mandi bila bersetubuh jika tak keluar mani ialah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari daripada Ummu Salamah, di mana kata Nabi dan Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi al-ma'u minal ma', air daripada air. Jadi dia kata kalau tak keluar mani tak wajib mandi lah, kan. Tapi hadis Aisyah dan Abu Hurairah yang saya baca tadi dijadikan sandaran lah oleh hampir keseluruhan para ulama, dan sebagian ulama kata telah diijma'kan. An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhazzab menyatakan bahawa telah diijma'kan. Bahkan pendapat sebagian para sahabat yang kata tak wajib mandi itu mereka telah tukar kepada pendapat wajib mandi juga. Dan sebahagian pendapat itu dinisbahkan kepada Abu Hurairah yang kata tak payah mandi, tapi akhirnya telah ditukar pendapat yang baru wajib mandi juga dan telah diijma'kan. Jadi asas tubuh saja wajib mandi, ya, wajib mandi. Baik. Kemudian yang ketiga ialah al-haid. Haid juga wajib mandi. Dan ini amat diketahui oleh para ulama, sehingga diijma'kan juga. Begitu juga dengan nifas, kerana kedua-dua ini melibatkan darah yang keluar daripada wanita. Haid ialah darah yang keluar setiap bulan ke atas wanita. Nifas darah yang keluar ketika beranak. Jadi kedua-duanya melibatkan darah yang keluar daripada wanita. Satu darah adat, satu darah beranak. Darah adat ni makna darah yang keluar setiap bulan secara rutin ke atas wanita. Sebab itu takrif kepada haid ialah dipanggil adam alladhi yusibul mar'ah fi ayyam ma'lumah ba'dal bulugh. Apa nama, darah yang keluar ke atas wanita secara maklumah, atau bukan, darah yang keluar ke atas wanita pada hari-hari tertentu selepas dia balik. Sebab itu haid adalah tanda kepada balignya seorang wanita, ya. Jadi darah keluar haid, maka wajiblah dia mandi. Begitu juga dengan nifas. Bila seorang wanita itu beranak dan keluar darah pada waktu itu, sama juga dia wajib mandi. Dan kata Al-Imam Ibn Qudamah, la khilafan, tidak ada khilaf li wujubil ghusli bil haidi wan nifas. Tidak ada khilaf tentang wajibnya mandi ke atas orang yang haid dan orang nifas. Al-Imam Ibn Muzir juga menukilkan wajib
mandi ke atas haid dan nifas. Ajma'u ala anna ala nufasa al haid idza tahurat. Wajiblah ke atas orang yang nifas mandi bila dia suci daripada nifasnya. Telah diijma'kan kata Ibnu Munzir. Haid pun sama. Kerana ada banyak hadis yang menunjukkan bahawa haid ni mesti mandi. Antara paling masyhur ialah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah, di mana beliau menyatakan Fatimah binti Abi Hubaish mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya tentang haid. Ya Rasulullah, ini ustahad la athur afa'ada as-salah. Faqala an-nabi idza innama dhalika irqun. Nabi kata bukan, itu bukan haid. Fatimah binti Abi Hubaish mendatangi Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni istihadah. Keluar darah, bukan haid lah, keluar darah istihadah. Kemudian, adakah aku perlu solat? Maka Nabi berkata itu bukan darah haid, tapi ialah darah yang keluar daripada innama dzalika irqun, mana darah yang keluar daripada urat saraf wanita. Kita kata macam darah penyakit lah, lebih kurang begitu. Dan Nabi kata innama dzalika irqun, itu adalah darah yang bukan darah haid. Kemudian Nabi menyuruhnya supaya bila haid, Nabi kata tinggalkan solat, walakin da'is solah qadar al-ayyam allati kunti tahidina fiha summa ightasili wa salli. Nabi kata yang tu bukan haid, jadi kamu tak perlu mandi. Tunggu nanti bila waktu kamu haid, barulah kamu mandi dan kamu semayang. Dan dalam riwayat yang lain Nabi kata idza aqbalatil haidah fada'i as-salah wa idza adbarat faqtasili wa salli. Nabi kata bila datang haid, maka kamu tinggalkan semayang, dan bila habis haid maka kamu mandi dan kamu solat. Dan ada lagi lah hadis-hadis yang lain, tapi yang masyhur ialah hadis yang merujuk kepada persoalan Fatimah binti Abi Hubaish kepada Rasulullah SAW, dan telah diijma'kan haid wajib mandi. Begitu juga dengan nifas. Walaupun kadar haid tu ulama khilaf lah berapa hari, tapi as long as telah berhenti haidnya maka wajiblah dia mandi. Sama juga dengan nifas. Dari sudut qadar nifas ni berapa hari, itu perkara furung. Tapi as long as nifas telah tidak ada, maka wajiblah dia mandi. Dan telah ijma' dan tidak ada khilaf dalam isu ini. Baik, seterusnya wajib mandi juga, walaupun tidaklah disepakati, tapi saya kira di sisi sebahagian ulama' jugalah ya. Itulah masuk Islam. Kerana pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang masuk Islam dan Nabi suruh mandi. Antaranya ialah Qais bin Asim, seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dia masuk Islam, aslama, fa amarahu Nabi ayaktasil bima'in wa sitrin. Nabi pun suruh dia mandi dengan air dan bidara. Mana Nabi suruh dia mandi bersih-bersih lah. Sama juga umpama dalam Sunnah At-Tirmizi dan selainnya, dalam hadis Abi Daud juga, Nabi SAW menyuruh Sumamah bin Usal tak kala dia masuk Islam. Nabi tawan dia dan Nabi membebaskannya. Cuma dia masuk Islam lah. Dan Nabi suruh dia mandi. Idhabu bihi ila haid bani fulan famuruhu ayaktasil bima wasidrin. Nabi kata bawa dia pergi ke tempat sekian-sekian, kemudian kamu suruh dia mandi dengan air dan bidara. Mana suruh dia mandi betul-betul. Nampak? Jadi di atas dua hadis ini, dan mungkin lagi ada nas-nas yang lain, sebahagian para ulama mewajibkan mandi kerana Nabi memerintahkan. Tapi saya tak nafilah, majoriti para ulama kata orang yang bukan Islam masuk Islam tak wajib mandi. Kerana tidak dinukilkan secara ramai lah, baik zaman Rasulullah SAW ataupun zaman para sahabat Nabi dan tabi'in, bila mana orang masuk Islam disuruh mereka mandi. Tapi ulama yang kata wajib mandi ni kerana mereka melihat amru Rasulillah liwahidin amruhu lil ummah. Kata mereka Nabi suruh seorang, tapi ia tetap satu suruhan, dan suruhan Nabi ini adalah kepada ummahnya, walaupun hanya dalam kes-kes tertentu, hanya kes dalam kes bin Asim, dalam kes Sumah bin Usal. Tapi ia perintah, dan perintah adalah menunjukkan tanda wajib. Tapi kita tak nafilah, sekalian para ulama menggalakkan mandi. Yang kata tak wajib itu pun dia kata masih digalakkan mandi dan masih disunahkan. Cuma dia tak kata wajib lah. Umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i tak wajib.
Orang bukan Islam masuk Islam, sama ada kafir asli atau kafir harbi, dia tak wajib mandi, disunahkan sahaja. Sebab itu dalam mata Abi Syuja' dinatakan wal aqsalul masnunah 17 ghuslan. Mandi yang sunnah, mandi yang tak diwajibkan, mandi yang digalakkan ni ada 17 mandi. Salah satu ialah al-kafir iza aslama. Orang kafir bila masuk Islam. Kata Abi Syuja'. Jadi sunnah lah. Dan sebagian mazhab yang lain. Dalam mazhab Hanbali umpamanya wajib mandi. Dan ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Qudam Al-Maghrisi dengan katanya dalam bukunya Al-Mughni, al-kafir idza aslama wajaba alaihi al-ghuslu wa in kana murtaddan aw kafiran asliyan. Katanya siapa-siapa yang masuk Islam, sama ada kafir asli atau kafir murtad, wajib ke atasnya mandi. Nampak? Jadi ada khilaf lah di situ. Cuma kita nak beri penegasan. Dan sebagian buku fiqh as-sunnah yang contemporary, umpamanya Tamamul Minnah Syekh Al-Azazi, Bidayatul Mutafaqih Wahid Salam Bali, Syekh Sabit saya tak pasti sebab saya jarang baca buku itu, mewajibkan ataupun tidak. Tapi saya lihat dalam buku-buku fiqh sunnah contemporary menjadikan masuk Islam tu wajib. Walaupun dia standard dalam mazhab Hanbali, tak standard dalam mazhab yang lain, tapi mungkin para ulama contemporary melihat kepada hujahnya, ya. Hujahnya. Hatta pendapat Ibnu Utsaimin juga dalam Asy-Syarhul Mumti' mewajibkan mandi kepada orang kafir yang baru masuk Islam. Dan juga ada pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ia pendapat ulama-ulama yang masyhur jugalah, ya. Baik. Kemudian satu lagi al-maut, mati tadi kan. Juga saya kira sebahagian ulama mewajibkan, majoriti sebahagian ulama mewajibkan, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, dan sebahagian ulama tidak mewajibkan mati. Tapi sekian majoriti mewajibkan. Orang mati ni wajib mandi. Dan hadis yang menjerumuskan mereka ialah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tak silap saya, daripada Ummu Atiyah, di mana Nabi SAW bila salah seorang anak dia mati, Nabi suruh mandi. Iksilnaha salasan au khamsan au sab'an au aksab min zalik. Nabi kata mandikanlah ia, ya, sama ada 3 kali, 5 kali atau 7 kali atau lebih daripada itu jika ia perlu. Jadi hadis agak yang panjang juga. Selepas tu Nabi bagi kain suruh dia kapankan. Jadi di atas hadis itu ulama kata wajib mandi ke atas orang yang mati. Sebab itu dimuktamadkan juga dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain lah. Wajib mandi bila al-maut, bila mati, ya. Baik, hatta sebagian ulama kata jika ditanam sebelum mandi, dia kata kena gali balik, mandi. Kan? Dan walaupun sebagian kata tidak perlu. Nak cerita orang yang mati ni wajib mandi. Dah hukum ke atas orang lain memandikannya adalah fardu kifayah. Maksudnya mesti memandikan, dan mesti dilakukan oleh sebagian orang yang lain. Dan jika tidak dilakukan, berdosalah orang yang lain, ya. Baik. Orang mati tu tak berdosa lah pasal dia dah mati. Orang yang menguruskan jenazah dia tu, kalau tak mandi, berdosa lah kita semua. Baik. Itu syarat wajib mandi. Ada 5, ya. Ataupun 6. Termasuk mati tu 6 lah. Baik. Kemudian syarat sah mandi. Syarat sah mandi ni sebenarnya sama dengan syarat sah wudu. Jadi saya tak perlu huraikan lah. Saya go through saja. Pertama ialah terputus apa yang mewajibkan, inqita' ma yujibuhu. Jika kita lihat syarat sah mandi dengan syarat sah wudu, dia sama saja. Syurut wujubil ghusl dengan syurut wujubil wudu sama saja. Ada 7 syarat. Pertama, Islam. Pertama Islam tu saya buat nombor 2. Islam pertama terputus, tak apalah saya ikut nota ni. Pertama, terputus apa yang diwajibkan, apa yang mewajibkannya. Maksudnya kalau dia kencing, dia kena basuh dulu kencing dia. Kalau dia berak, dia kena basuh dulu berak dia. Tapi ada juga ulama yang tidak mensyaratkan, ya. Mana kalau kencing, dia tak basuh kencing dulu, dia wuduk dulu, kemudian baru dia basuh kencing. Sebagian ulama kata sah, tapi sebagian ulama kata tidak sah. Mesti melunaskan dulu tuntutan yang lebih penting, itulah bersuci daripada najis. Mana kalau dia kencing, dia kena istinja dulu, baru dia wuduk. Itulah maksud
terputus apa yang mewajibkannya. Mana apa yang mewajibkannya, istinja itu wajib, maka dia kena settle hak tu dulu, barulah dia berwuduk. Kalau dia berwuduk dalam keadaan dia tidak beristinja, maka tidak sah wuduknya. Yang kedua, Islam. Islam of course lah, kerana syarat kepada ibadah keseluruhannya adalah Islam. Dan kita boleh rujuk dalam ayat Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 65 dan surah At-Taubah ayat 56. Kata Allah, wa ma tuqbal minhum nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa rasulih. Orang kafir ni Allah Taala tidak terima amalan baik mereka, sedekah mereka, kerana mereka telah engkar kepada arahan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sedekah orang-orang bukan Islam tidak diterima, ibadah lebih-lebih lagi. As-sadaqat la tuqbal minhum fal ibadah min babi aula. Kata Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Sedekah pun Allah Taala tak terima, maka ibadah lebih-lebih lagi tidak diterima. Ayat ni yang dijadikan hujah oleh para ulama. Sa'ir ibadatil kufar la tuqbal minhum. Semua ibadah-ibadah orang kufar tidak diterima daripada mereka. Of course lah ibadah tidak diterima. Jadi Islam adalah syarat terpenting. Kemudian berakal, juga sama. Tidak sah mandi orang-orang yang gila. Tidak sah mandi orang-orang yang pengsan umpamanya. Dan rujukan ialah hadis Ali bin Abi Talib dan Aisyah dan Sunan Abi Dawud, yurfa'u al-qalamu an arba', diangkat an salasah, diangkat qalam daripada 3 golongan. Salah satu Nabi kata al-majnun hatta yufiq au yaqil, orang gila sehingga dia berakal atau dia sembuh. Mana kata orang yang tidak berakal tidak sah ibadah dia. Mandi adalah ibadah, maka tidak sah juga. Baik niat, of course lah, niat adalah syarat kepada mandi dan syarat kepada wuduk juga, kerana dia ada syarat yang sama. Dan sebagai ulama meletakkan niat ni dalam rukun. Tak apalah nak letak dalam rukun ke, nak letak dalam syarat sah ke, sama saja. Hatta kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam sebahagian bukunya dia cenderung menyatakan bahawa niat ni duduk dalam syarat sah. Walaupun kita lihat dalam standard mazhab Syafi'i niat ni dalam rukun. Tapi Al-Ghazali lebih cenderung kepada apa yang distandardkan dalam mazhab Hanafi, niat duduk dalam syarat sah. Tak apalah, sama saja. Mumayyiz pun sama. Tidak sah ibadah orang yang tidak mumayyiz. Budak bawah kecil-kecil, dikatakan bawah umur 7 tahun. Had mumayyiz ni pun ulama khilaf sebenarnya. Tapi tak apalah, as long as bila seseorang itu tahu membezakan antara ibadah dan bukan ibadah, mumayyizlah dia. Dan umur yang paling tinggi untuk mumayyiz ialah 7 tahun. Sebagai ulama kata mumayyiz ni mesti 7 tahun. Dia ambil hadis Amr bin Syu'aib Abi Ajadihi tu dalam Sunan Tirmizi dan Abi Daud, di mana Nabi kata bila anak tu umur 7 tahun dia kena sembahyang. Jadi dia kata mumayyiz ni 7 tahun. Tapi sebagai ulama menggunakan kaedah akal yang lain nak menentukan mumayyiz ni. Hatta Ibnu Utsaimin pun sebut dalam Syarhul Mumti' nak tahu mumayyiz ni, yarudul jawab idza su'ila. Paling senang mumayyiz ni bila kita tanya dia boleh jawab. Mumayyiz lah tu. Agak-agak dalam 3 tahun ke atas, dah kira mumayyiz. Jadi budak umur 4 tahun, 5 tahun kita dah boleh hajar dia cara-cara ibadah. Dah kira mumayyiz lah tu. Mana kita hajar dia reti. Ya. Baik, kemudian air suci menyucikan, itu jelas sekali. Dan saya dah baca ijma' Ibnu Muzir dan hadis-hadis yang berkenaan sebelum ini. Menghilangkan apa yang menghalangnya, ni pun penting juga. Kita nak mandi, kat badan kita ada najis, kena buang dulu najis tu. Ataupun bukan najis sajalah, ada benda-benda yang menghalang. Umpamanya ada balutan yang tidak penting. Kalau balutan jabirah yang kita belajar sebelum ni, tak apalah, sakit tampal kan, tak boleh buang, kita sapu kat atas tu. Ini ada benda yang menghalang, umpama apa-apa sajalah. Balutan, tampalan. Kadang-kadang kita, orang perempuan pakai make up dia tak meresap air. Itu dikira sebagai perkara yang menghalang daripada air, maka dia tidak sah mandi atau wuduknya. Dia mesti dihilangkan benda-benda seumpama itu terlebih dahulu. Sementara lah kalau benda tu benda-benda yang najis umpamanya, kan? Kena settlekan najis dulu, ambil wuduk umpamanya, atau mandi ada najis ada dekat badan. Macam mana dia nak basuh badan dia kalau najis itu tidak dibasuh terlebih dahulu? Sambil-sambil mandi, sambil-sambil basuh najis itu pun tidak mengapa. Hatta Rasulullah SAW, kita akan baca selepas ini bagaimanakah tata cara wuduk Nabi, merujuk kepada hadis Aisyah dan hadis Maimunah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Antara hadis terpenting tentang tata cara mandi, dan mereka menyatakan bahawa Nabi bila mandi, Nabi menghilangkan azar yang ada pada badannya. Tawadda wudu'ahu lis-salah. Nabi berwuduk seumpama dia wuduk untuk sembahyang, kemudian Nabi membuang azar yang ada pada badannya. Tawadda wudu'ahu lis-salah wa azala ma asabahu minal adha, dan dia buang benda-benda yang adha, mana benda yang boleh menyebabkan air tidak sampai atau mengotorkan badannya. Dia set clear tu dulu. Jadi ia termasuk juga dalam syarat sah mandi, sama dengan syarat sah wuduk lah. Jadi ada 7 tu. Jadi kita nak kena ingat. Dan insya-Allah taala the next kuliah nanti kita masuk furud al-ghusl, fardu mandi, dan juga sunanul ghusl, sunnah mandi. Mandi sunnah lain, sunnah mandi lain. Fardu mandi, ada ulama kata 1 saja, ada ulama kata macam-macam ya. Ada kata 2, ada kata 3. Jadi kita akan bincang selepas ini tentang fardu mandi, sunnah mandi, dan mandi sunnah, dan larangan ke atas orang berjunub. Ada 4 perkara lagi yang kita akan bincang dalam bab mandi. Fardu mandi, sunnah mandi, mandi sunnah, dan larangan ke atas orang yang berjunub. Ada 5 larangan asas kepada orang yang berjunub. Lebih sedikitlah daripada larangan ke atas orang yang berhadas kecil. InsyaAllah ta'ala kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.